Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera, sir. Nama saya Muhammad Syahirul Syafiq bin Muhammad Zainuddin, nombor matrik 271863. Pada hari ini saya akan membentangkan dapatan kajian saya, iaitu daripada 4 yang bertajuk dapatan kajian daripada tajuk faktor yang mempengaruhi pembelian secara dalam talian dalam kalangan pelajar Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan di INASIS Yayasan Al-Bukhari, Universiti Utara Malaysia. Okey. Berdasarkan dapatan kajian saya, Raja 41 di atas menunjukkan keputusan peratusan jantina yang memaparkan responden lelaki yang merekodkan peratusan yang lebih tinggi, iaitu sebanyak 60%, manakala responden wanita mencatatkan jumlah responden sebanyak 40%. Berdasarkan Raja 42 di atas memaparkan jenis bangsa responden yang terdiri daripada bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain. Jumlah responden daripada bangsa Melayu merekodkan peratusan tertinggi, iaitu sebanyak 70%, diikuti bangsa Cina sebanyak 14%, bangsa India 12% dan lain-lain bangsa sebanyak 4%. Lain-lain bangsa ini adalah merangkumi etnik Iban dan Bugis. Raja 43 di atas memaparkan jumlah responden yang terdiri daripada status bujang, berkahwin, duda serta janda. Hasil dapatan kajian saya, ia merekodkan peratusan yang direkodkan menunjukkan para responden 100% terdiri daripada golongan bujang. Hal ini dikatakan demikian kerana para responden tersebut merupakan pelajar-pelajar ijazah sarjana muda yang masih bujang dan masih muda. Berdasarkan Raja 4.4 di atas menunjukkan jumlah responden yang mendapat pembiayaan pendidikan melalui PTPTN, JPA, MARA dan lain-lain. Jumlah responden yang mendapat pembiayaan pendidikan melalui PTPTN merekodkan peratusan tertinggi, iaitu sebanyak 74% dan diikuti oleh pembiayaan pendidikan MARA yang sebanyak 12%, JPA 8% dan lain-lain sebanyak 6%. Hal ini jelas membuktikan para graduan di Inyapan Siswa Yayasan Al-Bukhari merupakan peminjam terbesar PTPTN. Berdasarkan Raja di atas menunjukkan peratusan kekerapan responden membeli barangan dan perkhidmatan secara dalam talian. Jumlah responden tertinggi mencatatkan 78% bagi kekerapan responden yang membeli barangan dan perkhidmatan secara dalam talian sebanyak 3 hingga 4 kali sebulan, manakala kekerapan membeli barangan dan perkhidmatan secara dalam talian bagi 1-2 kali sebulan adalah sebanyak 22%. Berdasarkan Raja 49 di atas memaparkan jumlah responden yang menggunakan jenis platform dalam membuat pembelian secara dalam talian yang terdiri daripada Shopee, Lazada, Carousel, Mudah.my dan Zalora. Hasil dapatan kajian menunjukkan platform Shopee mencatatkan peratusan tertinggi, iaitu sebanyak 70% yang digunakan oleh responden, dan diikuti oleh Lazada 12%, Mudah.my 8%, Zalora 6% dan Carousel adalah sebanyak dengan peratusan hanya sebanyak 4%. Jadual di atas menunjukkan adalah jenis-jenis barangan dan perkhidmatan yang dibeli oleh responden secara dalam talian. Jenis barangan dan perkhidmatan seperti produk pakaian, gadget dan peralatan elektronik, makanan dan minuman, peralatan sukan, perkhidmatan, barang alatan tulis serta produk kesihatan dan ubat-ubatan. Hasil dapatan kajian menunjukkan nisbah tertinggi, peratusan tertinggi adalah 19%, iaitu bagi produk pakaian, manakala peratusan yang paling rendah adalah sebanyak 9%, iaitu bagi produk kesihatan dan ubat-ubatan. Raja 4.10 di atas menunjukkan risiko yang dihadapi semasa membuat pembelian secara atas talian, iaitu masa penghantaran barangan yang lewat. Hasil dapatan kajian menunjukkan 38% responden setuju, manakala hanya 6% responden sangat tidak setuju bahawa masa penghantaran barangan yang lewat adalah salah satu risiko yang dihadapi semasa membuat pembelian secara dalam talian.
Hal ini dapat disimpulkan bahawa risiko masa penghantaran barangan yang lewat ini merujuk kepada masalah penjual dan syarikat penghantaran barang yang gagal dalam menguruskan barang pelanggan, atau salah satu pihak tersebut gagal untuk memproses barang pelanggan seperti yang dijadualkan, sehingga ia menyebabkan kelewatan penghantaran barang. Berdasarkan Raja 4.11 di atas menunjukkan risiko yang dihadapi semasa membuat pembelian secara dalam talian, iaitu barangan yang diterima mengalami kerosakan. Sebanyak 36% responden tidak pasti, manakala 2% lagi adalah sangat tidak setuju bahawa barangan yang diterima mengalami kerosakan adalah salah satu risiko yang dihadapi semasa membuat pembelian secara dalam talian. Hal ini bermakna penyelidik dapat menyimpulkan bahawa para responden berpuas hati menerima barangan yang dibeli secara dalam talian, ataupun mereka tidak pernah menghadapi masalah tersebut. Raja 4.12 di sebelah menunjukkan risiko yang dihadapi semasa membuat pembelian secara dalam talian, iaitu responden menerima barangan yang berkualiti rendah. Hasil daripada dapatan kajian merekodkan sebanyak 36% responden tidak pasti, manakala 2% pula sangat tidak setuju bahawa mereka menerima barangan yang berkualiti rendah semasa membuat pembelian secara dalam talian. Hal ini dapat disimpulkan bahawa kebanyakan responden tidak pernah atau jarang menghadapi masalah tersebut, iaitu menerima barangan dalam kualiti yang rendah setelah membuat pembelian secara dalam talian, ataupun mereka menerima barangan yang dibeli dalam keadaan kualiti yang sangat baik. Seterusnya saya akan membentangkan iaitu bagi bahagian D, iaitu faktor yang mempengaruhi pembelian secara dalam talian dalam kalangan mahasiswa Pusat Pengajian Ekonomi, Finance dan Banking di Inapan Siswa Yayasan Al-Bukhari, Universiti Utara Malaysia. Okey, berdasarkan raja di atas menunjukkan faktor pembelian secara dalam talian dapat dilakukan pada bila-bila masa sahaja dan di mana-mana jua tempat. Hasil dapatan kajian mendapati bahawa 100% responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahawa walaupun mahasiswa sibuk dengan rutin harian mereka juga berpeluang untuk membeli barangan keperluan dan kehendak secara dalam talian dengan mudah dan pantas pada bila-bila masa sahaja dan di mana-mana jua mereka berada. Selain itu, berdasarkan Rajah 4.16 di atas merekodkan bahawa peratusan faktor pembelian secara dalam talian kerana harga barangan dalam lebih murah berbanding kedai fizikal menunjukkan bahawa 54% responden setuju, manakala sebanyak 46% sahaja sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahawa pelajar Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan di Inapan Siswa Yayasan Al-Bukhari sangat teliti dalam membandingkan harga sesuatu produk sebelum membuat pembelian ataupun sebelum melakukan transaksi bagi mendapatkan produk yang jauh lebih murah dan berpatutan dengan kualiti yang sama. Rajah 4.17 di sebelah menunjukkan faktor yang mempengaruhi pembelian secara dalam talian dalam kalangan pelajar, iaitu platform seperti Shopee dan Lazada sering mengadakan promosi banyak mempengaruhi responden membeli barangan secara dalam talian. Hasil dapatan kajian merekodkan sebanyak 40% responden setuju dan 22% responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini saya dapat simpulkan bahawa responden gemar membeli barangan secara dalam talian kerana platform seperti Shopee misalnya selalu mengadakan pelbagai promosi secara harian, mingguan, bulanan dan kadang-kadang ada juga wujud promosi pada hari gaji. Hal ini telah menyebabkan mereka sangat tertarik dan teruja dengan potongan harga sepanjang musim promosi dilaksanakan. Manakala bagi Rajah 4.18 di sebelah menunjukkan faktor yang mempengaruhi pembelian secara dalam talian, iaitu trend barangan yang popular menyebabkan responden membeli barangan secara dalam talian. Hasil dapatan kajian merekodkan sebanyak 100% responden
sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahawa kebanyakan responden-responden banyak dipengaruhi oleh rakan-rakan, iaitu rakan-rakan sebaya. Dan selain itu, pemasaran yang berkesan daripada golongan selebriti ataupun kepentingan barang tersebut untuk pengguna telah mempengaruhi mereka untuk membeli barangan yang popular secara dalam talian. Seterusnya saya akan menerangkan bab 5, iaitu rumusan. Yang pertama adalah ramalan. Melalui penyelidikan yang dibuat oleh saya, iaitu sebagai penyelidik, saya meramalkan bahawa platform jual beli dalam talian perlu ditingkatkan dari segi sistem yang teratur dan yang boleh memudahkan pengguna. Hal ini dikatakan demikian kerana ia akan dapat mendorong para pembeli untuk sentiasa teliti tentang sistem yang dijalankan. Sekiranya pihak tertentu gagal berbuat demikian, masalah utama di antara penjual dan pembeli akan timbul dari aspek pengurusan transaksi atau barangan yang ingin dibeli dan dijual, dan penjual juga akan menanggung risiko yang besar apabila pembeli memberi penilaian yang tidak baik ataupun tidak memuaskan tentang perkhidmatan yang mereka sediakan. Yang kedua adalah cadangan. Antara cadangan yang boleh saya usulkan adalah kita perlu mempertingkatkan sistem jual beli dalam platform pembelian dalam talian supaya ia memudahkan para pembeli untuk menjejaki para penjual yang melakukan kes penipuan ke atas mereka. Di samping itu, mengambil tindakan yang sewajarnya, kita harus mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas golongan pembeli yang memasukkan resit transaksi dalam talian demi menjaga kepentingan mereka untuk mendapatkan barangan secara percuma. Dua cadangan ini perlu diperhalusi sepenuhnya oleh pihak berwajib dalam mengendali platform jual beli dalam talian ini, dan ini akan mendorong kepada mereka yang terlibat supaya tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu tindakan kerana segala butiran yang diperlukan dapat diketahui umum. Yang ketiga adalah kekangan kajian. Antara kekangan kajian yang pertama adalah semula jadi, seperti hujan yang lebat menyukarkan saya sebagai penyelidik untuk mengakses internet dalam mendapatkan sumber sekunder di laman sasaran internet. Kedua adalah kemanusiaan, iaitu keengganan responden bekerjasama dalam mengisi soal selidik yang diberikan oleh saya, dan responden kadang-kadang mengambil masa yang lama 1 hingga 2 hari untuk melengkapkannya. Yang terakhir adalah saranan. Antara saranan yang saya boleh kemukakan adalah kita perlu merancang dengan sebaiknya dalam membuat kajian bagi mengelakkan talian terputus semasa mengakses internet untuk melakukan apa-apa sahaja kajian. Di samping itu, penyelidik perlulah berkomunikasi serta membuat tinjauan susulan dalam mendapatkan maklum balas daripada responden untuk melengkapkan soal selidik yang diedarkan. Sekian sahaja, terima kasih.